Pernah tak korang dengar orang cakap jangan balik time maghrib? Tak elok. Ni aku nak cerita. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Assalamualaikum guys, nama aku Syuk. Hari ni kita buat video pendek je untuk perkongsian semua. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Okay guys, semoga cerita hari ni boleh diambil sebagai iktibar dan pengajaran untuk semua. Pernah tak korang dengar orang tua kita dulu selalu pesan balik sebelum maghrib, sebelum senja balik, jangan keluar sampai lewat malam. Salah satu sebab adalah disebabkan supaya ada masa untuk keluarga. Syek melepak dengan kawan pun tak boleh guys. Lagi-lagi yang perempuan, tak manis kalau anak dara keluar sampai lewat malam. Tapi antara sebab lain adalah disebabkan ia adalah waktu jin atau makhluk halus aktif. Rupanya apa yang orang tua dulu ni pesan ada sebab geng. Bukan saja-saja, bukan tu saja. Ada yang mengatakan kalau keluar waktu-waktu ni boleh jadi akan disuruh jin. Kita sebagai umat Islam wajib percaya adanya makhluk gaib. Daripada Jabir radhiyallahu bahawa Nabi SAW bersabda, apabila kegelapan malam menjelma atau apabila sudah lewat petang, maka tahanlah anak-anakmu. Ini kerana pada waktu itu syaitan berkeliaran. Apabila waktu beberapa ketika daripada malam, biarkan mereka dan tutuplah pintu serta sebutkan nama Allah. Kerana syaitan tidak akan membuka pintu yang tertutup. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesimpulan daripada pandangan ulama sendiri geng, diorang menyimpulkan bahawa kita dituntut atau sunat untuk menutup pintu tingkap apabila waktu senja. Ini disebabkan syaitan berkeliaran waktu tersebut dan dibimbangi terkena keburukan, kecelakaan atau kejahatan, kerana syaitan sifatnya memang untuk menyakiti manusia geng. Baru-baru ni juga kita dikejutkan dengan video viral seram di sosial media. Dalam video tu menunjukkan seorang budak menunjukkan jari ke arah luar tingkap geng, sambil menyebut perkataan nenek macam tu. Kalau kita fikir logik guys, budak dalam umur macam tu belum pandai nak menipu. Boleh jadi dia nampak apa yang kita tak nampak. Nenek kat mana? Mana? Cuba ingat, mana ada nenek? Tak ada apa. Nenek buat apa? Dia buat apa? Pergi sekolah balik. Nenek, mana nenek? Adik ni lah. Mana ada nenek? Mana nenek? Cakap pergi balik. Tak ada nenek-nenek kat sini. Nenek apa tinggal sebelah. Dah, main turun. Ada 3 waktu yang selalu dikatakan waktu tu paling aktif. Pertama, waktu maghrib. Seperti yang kita tahu bahawa waktu senja ni adalah waktu kemuncak, di mana waktu tu warna alam ni akan menjadi warna merah dan dikatakan ia mempunyai gelombang yang sama macam jin dan syaitan, wallahualam. Dan waktu yang kedua adalah pukul 12 pagi. Waktu ni selalu kita dengar banyak cerita seram dan dikatakan waktu ni lah waktu hantu dan jin ni berkeliaran. Biasalah bila hari makin gelap, fikir pun bukan-bukan kan. Secara tak langsung perasaan takut tu akan mengundang benda tu ikut guys. Waktu ketiga ialah sepertiga malam terakhir. Waktu sepertiga ni dikatakan dalam waktu pukul 3 pagi, di mana waktu ni adalah waktu manusia dalam puncak tidur. Maksudnya otak dah lemah tapi badan dipaksa bekerja, dan benda ni ada kaitan dengan sleep paralysis. Sleep paralysis ni pula ada kaitan dengan kejadian tindih. Macam kita selalu dengar, kita sedar tapi badan tak boleh nak gerak. Masa tu boleh nampak benda-benda bukan-bukan. Benda ni boleh jadi halusinasi.
Tapi kita tak boleh nak tolak kemungkinan juga kalau ini adalah perbuatan jahat jin. Jadi kat sini aku nak kongsi satu cerita. Pengalaman aku sendiri balik lewat malam. Sebenarnya aku dah pernah cerita, tapi sebab ramai suruh cerita lagi, aku pun buka lah cerita kan. Kisah ni jadi masa tu aku dalam umur 18 ke 19 tahun. Aku pun tak ingat. Tapi masa ni ada satu benda yang jadi dan aku tak boleh lupa. Masa ni aku keluar lepak dari petang sampai malam. Jadi selalunya kalau aku nak keluar ke bandar tu, aku akan ambil kawan-kawan aku naik satu kereta. Sebab masa tu ada je kereta aku seorang je. Kawan aku lain tu tak ada kereta dan semua tu dalam 5 orang. Jadi aku ambil seorang demi seorang kat rumah masing-masing. Okay, bila dah selesai tu, kita dah lepak, jalan-jalan apa semua, kita gerak balik dalam pukul jam 12 pagi macam tu. Aku lupa nak mention juga perjalanan daripada rumah aku ke bandar dalam 45 minit guys. Jadi bila lama tu kita pun menyembang lah dalam kereta, kita borak-borak. Dan ada satu masa ni perjalanan dan masa balik ni berubah macam nak hujan. Angin masa tu jadi kuat malam tu. Tiba-tiba seorang kawan aku ni cakap, korang nak dengar cerita seram? Diorang lain pun rancak lah guys, borak. Memang rumang jugalah kan bila dengar cerita seram diorang. Borak punya borak. Kawan aku seorang tunjuk satu tempat sambil cakap, korang tahu tak, sini ada orang pernah jumpa hantu, tak ada kepala. Seorang demi seorang aku hantar kan, sampailah kawan yang last aku hantar ni, aku drop sambil dia cakap, hati-hati tau Syuk. Lepas tu dia gelak. Tapi aku gelak balik lah sebab aku tahu dia just nak takutkan aku. Masa aku dalam perjalanan balik tu, aku buka lagu sebab nak sedapkan hati lah. Sebab tadi dah dengar cerita seram kan. Nak dijadikan cerita pula, aku terpaksa patah balik sebab kat kawasan yang kawan aku tunjuk tu, rumah aku memang kena patah balik. Lalu situ, masa aku lalu situ, aku terdetik hati nak pandang cermin, pandang belakang. Masa tu aku pandang lah cermin belakang, meremang geng aku satu badan. Sebab masa tu aku nampak dekat seat belakang, aku nampak ada satu lembaga warna hitam tengah duduk dekat seat belakang. Dan aku pun jadi kaku. Macam, meremang geng masa tu. Dan aku bawa aja kereta sambil masa tu aku dah stop lagu. Aku start dengan zikir, baca doa dan ayat-ayat ruqyah yang sebab aku tahulah. Sampailah aku sampai depan rumah aku. And betul juga orang cakap, kalau dah sampai rumah, jangan terus masuk. Sebabnya kita tak tahu apa yang ikut kita. Jadi aku pun tunggulah beberapa minit dekat luar tu, sambil dengan mulut aku tak berhenti-berhenti bacakan doa dan juga ayat-ayat ruqyah. Dan masa tu aku agak takut sebenarnya nak pandang ke belakang, sebab tadi first aku dah nampak lembaga hitam tu. Jadi aku baca doa dan aku cuba pusingkan muka aku untuk tengok ada lagi ke tak kat belakang. Bila aku pusing, dah tak ada guys. Jadi masa tu pula aku dah risau nak keluar dari kereta sebab aku takut ada benda lain yang aku nampak nanti luar kereta. So far alhamdulillah, bila aku keluar kereta tak ada apa yang ikut. Dan setiap kali aku buka pintu pagar dan tutup, bagi salam, masuk kaki kanan, tutup balik, semuanya dengan salam guys. Jadi kat situ, apa yang orang tua kita pesan sebenarnya selama ni bukanlah dia tak bagi balik sampai lewat malam saja-saja guys, tapi ada sebab. Dan benda ni mungkin korang akan mengundang benda lain balik ke rumah korang, dan mungkin korang tak nampak pun apa yang ikut. Jadi kat sini kita sebagai Islam, manusia, penuhkan ilmu di dada kan. Pergi naik kereta tu baca doa dan balik pun baca doa. Jadi kita kalau terapkan doa-doa dan nilai Islam tu sini, insya-Allah benda-benda ni takkan dapat menyakiti manusia. Okay guys, sampai itu sahaja video kita kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much untuk sokongan anda. Yang mana dah join our family Santai Chill, thank you so much. Yang mana belum, boleh join, dia hanya RM5 sahaja sebulan. See you pada video akan datang. Assalamualaikum.